Segalanya sentosa di Bernama TV. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Satu lagi episod baru di Apa Khabar Malaysia. Pagi ini bertemankan saya Cedi dan juga Izu. Apa khabar Izu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Macam lama tak jumpa je. Tapi mestilah kita nak menyapa kan. Begitu juga anda di luar sana. Kalau mungkin baru sahaja memulakan tugasan, siapa sajalah yang ada berdekatan anda ataupun dah sampai di pejabat sambil saksikan kami menerusi laman sosial di Facebook, mungkin boleh menyapa rakan-rakan anda. Sebab bila kita sapa kan, mungkin hari itu adalah hari yang membuatkan kita rasa happy pada orang itu. Kita tak tahu impact dia pada orang terdekat. Tanya khabar tak salah kan? Tak salah. Yang salah mengorat. Itu yang salah. Betul. Okay. Apapun kita nak melihat kepada portal bernama.com hari ini, apa yang menarik kita boleh kongsikan kepada anda untuk memulakan pagi ini dengan beberapa berita-berita yang boleh kita kongsikan, di mana sebelum ini kita sedia maklum di beberapa negeri di sekitar Malaysia telah berlakunya banjir. Jadi dua negeri kita akan fokuskan pada ketika ini, iaitu di negeri Sabah dan juga Johor. Melihat kepada situasi banjir di Sabah, telah berlaku peningkatan jumlah mangsa banjir daripada 599 meningkat kepada 627 mangsa yang ditempatkan ke 13 PPS di 3 daerah pada pagi semalam. Manakala di Johor pula mencatatkan penurunan dengan kesemua pusat pemindahan sementara di Mersing ditutup, menjadikan hanya tinggal 3 daerah saja terjejas akibat banjir di Johor pada ketika ini. Jadi apapun yang sedang dalam kesusahan untuk banjir pada ketika ini, doakan anda agar bertabah dan sentiasa kuatlah dalam menghadapi dugaan ini. Sebab kita tahu banjir ini bukan satu dugaan yang senang. Banyak cabaran dia. Betul. Kita pun dah sedia maklum banyak barang hilang, dokumen-dokumen penting dihanyut air dan sebagainya. Jadi kental lah mereka terus kuat, okey. Dan kita doakanlah semoga keadaan kembali pulih seperti sedia kala dengan segera. Baik, kita beralih ke Seremban pula. Ini cerita di mana kerajaan cadang untuk usahakan tanah terbiar bagi pertanian moden. Itu kata Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan, di mana Kerajaan Persekutuan menerusi syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC di bawah Kementerian Kewangan sedang mencari tanah terbiar di negeri-negeri untuk disewa atau dipajak bagi mewujudkan projek pertanian di mana terdapat keperluan mengenai perkara tersebut, terutamanya dalam usaha untuk memastikan sekuriti makanan negara terjamin. Ini satu usaha dan juga perancangan yang saya kira baiklah sebenarnya dalam kerajaan sebenarnya memastikan untuk rakyat Malaysia sendiri tidak kebuluran dan tak cukup makan. Tapi insya-Allah sebenarnya takkan berlaku kan. Tapi apa yang kita harapkan sebenarnya ini kita pandang dari sudut positif, memberi peluang kepada generasi muda khususnya untuk bertani dan membuka peluang kepada kita khususnya rakyat Malaysia peluang pekerjaan dalam menjalankan sektor pertanian itu sendiri. Dan kawasan tanah terbiar itu juga boleh dijadikan satu kawasan pembangunan, sebab kalau dibiarkan potensinya ada tapi tidak dibangunkan, maka potensi itu seolah-olah disia-siakan. Macam bakat lah. Ada bakat tapi tidak dimanfaatkan, digunakan. So ibarat membuang begitu sahaja. Macam meluah je. Ada tanah kosong tidak. Kalau boleh diusulkan ataupun diusulkan. Bahaya. Yang seterusnya kita nak melihat kepada apa yang berlaku di mana Kementerian Dalam Negeri telah merampas Al-Quran bahan cetak bernilai RM100,000 dalam Ops Mulia di Bukit Matajam pada bulan lepas. Dan hasil rampasan KDN telah merampas sejumlah 1,907 naskah Al-Quran dan 2,060 bahan bacaan bercetak mengandungi ayat daripada kitab suci yang bernilai lebih daripada RM100,000. Dan ini merupakan satu yang merisaukan kerana kita tahu bahan bacaan bercetak kitab suci ini merupakan satu kitab yang dibaca oleh orang semua rakyat Malaysia yang beragama Islam di seluruh Malaysia setiap hari dibaca. Dan sekiranya ada yang tidak fasih, tidak mahir dengan ayat-ayat Al-Quran yang ditukar, mungkin tak banyak tapi sedikit, yang boleh mengelirukan dan membawa maksud yang lain, takut jadi lain. Jadi terpesong juga. Betul. Jadi itu yang kita membimbangkan, kerana boleh menyebabkan kesilapan dalam bacaan dan juga maksud yang tidak tepat. Jadi kita harap dengan adanya ops seperti ini dapat mengurangkan dan juga memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat Islam di Malaysia, terpelihara dan terjaga. Okey, banyak lagi perkongsian hari ini menerusi dari Bilik Berita, ataupun anda boleh emailkan sebarang cadangan ataupun hebahan kemasyarakatan. Email terus kepada kami di akmbernama.tv@gmail.com. Baik, kita nak tinjau ramalan cuaca
pada hari ini bagaimana? Yalah, mungkin semua banyak juga perancangan nak ke mana-mana. Takut juga kadang-kadang hujan kan. Kadang-kadang bila hujan berlaku ataupun kita tahu cuaca sekarang sering banjir ataupun berlakunya hujan lebat, takut juga kan tempat yang anda nak tuju tu berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Tapi jom kita tinjau dululah ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia bersama saya Cedi dan juga Izu pagi ini. Temankan anda, satu lagi pengetahuan baru hari ini nak menghuraikan kebimbangan dan kerisauan rakyat Malaysia khususnya. Sebab apa tu? Berkaitan dengan demam babi Afrika. Bila saya dengar demam je saya dah risau. Aduh, virus apa lagi ni kan? Apa yang perlu anda tahu sebenarnya rakyat Malaysia tentang demam babi Afrika? Adakah ia memberi impak ataupun berbahaya kepada kita manusia? Itu dia yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Cegah wabak demam babi Afrika. Tentunya bersama kami di studio pagi ini kita ada Ketua Jabatan Pengajian Klinikal Veterina Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia. Kita ada Profesor Madya Dr. Ooi Pek Tong di sebelah kanan saya, dan di hujung sana kita bersama dengan Pensyarakanan Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia Dr. Michelle Fong Wai Cheng. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. So, saya rasa bila saya dapat je tas ini daripada penerbit saya dah tak risau dah. Kalau tak saya risau juga sebenarnya kan, sebab kita tak ada pengetahuan tentang wabak demam babi Afrika ini. Mungkin sebagai permulaan doktor boleh bagi penerangan dan penjelasan kepada rakyat Malaysia apa itu demam babi Afrika ini. Okey, pertama kali kami ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjumpai kami datang ke bernama Apa Khabar Malaysia program. Untuk apa itu wabak African swine, wabak babi Afrika, dia tu nama dia sudah beritahu, dia tu berasal dari Afrika. Dia kita ada yang dia pertama kali dikesan di Kenya pada tahun 1921. Dekat Malaysia ni kita ada klasik demam babi, itu classical swine fever, dan yang itu biasalah kita sudah lama dekat sini. Yang ini African swine fever, dia ikut nama, dia memang yang baru. Dia dikesan di Malaysia pada tahun Februari 2021 dekat Sabah, Sarawak. Sabah dulu, lepas tu dekat hujung Disember dia dikesan di Perak. Doktor kata tadi virus ni mula dikesan pada 1921. Selepas 100 tahun virus ni muncul kembali. Macam mana dia boleh muncul kembali selepas menghilang 100 tahun? Dia tu biasanya virus ni dia masih ada dekat Afrika. Dia berlelasa dekat Afrika sahaja. Yang pertama kali dia merebak ke European country. Dia tu genotype 1. Untuk African swine fever virus ni dia ada 24 genotype. Yang sekarang ni berlelasa di Asia dengan di Europe, dia adalah genotype 2. Yang itu dia start merebak dari Georgia, satu country pada tahun 2007. Lepas tu dia berlelasa ke Poland, ke Russia. Lepas tu dia masuk 2018 masuk ke China. Lepas tu dia berlelasa ke Vietnam, Thailand dan country-country yang lain dan negara-negara yang lain. Lepas tu 2021 dia sampai di Malaysia. Okey, apa yang saya faham melalui pemahaman kita sendiri virus ataupun demam babi Afrika ni adalah penyakit berjangkit kepada babi-babi sahaja. Ia mungkin tidak melibatkan kepada manusia. Mungkin doktor boleh jelaskan sikit punca yang menyebabkan binatang tersebut boleh terkena jangkitan berkenaan ataupun penyakit itu?
Ya, terima kasih atas soalan. Nak menjelaskan adalah terdapat beberapa punca di mana macam mana babi yang ternakan kita dapatlah jangkitan ASF ini. Pertamanya adalah sentuhan rapat antara babi yang sakit dengan babi yang sihat. Iaitu termasuklah babi misalnya babi hutan yang sakit, and then dia terjangkit kepada babi penternakan yang babi komersial. Babi komersial ya. And then juga ada juga melalui sisa pemberian sisa makanan kepada babi-babi sebagai sumber makanan. Yang sisa makanan ini tidak dirawat. Jadi dia mungkin akan membawa virus ASF yang hidup ini, dan babi di ladang tu dia akan terjangkitlah dengan ASF. Ada juga antaranya sebabnya adalah dengan dia boleh merebak adalah dengan fomites, iaitu fomites itu adalah bahan yang tercemar dengan virus-virus ASF ni. Seperti peralatan di ladang dan seperti kenderaan, lori-lori yang keluar masuk dari ladang. Semua jika tidak dibersihkan dengan sepenuhnya, dia akan jadi satu punca lah di mana satu-satu ladang dapat adakah ASF. Merebaknya wabak demam babi Afrika ni juga simptomnya sama seperti demam macam melalui air liur bersin dan sebagainya? Kerana kita tahu dia tak boleh merebak melalui udara, tapi melalui haiwan ke haiwan. Juga boleh kena kepada makanan, kepada peralatan yang digunakan. Adakah proses untuk dia merebak itu sama seperti bersin, air liur? Adakah macam tu? Wabak ASF ni dia boleh merebak dengan menggunakan air liur dan sentuhan rapat, semua perkumuhan dan rembesan yang keluar daripada babi-babi. Jika melalui udara tu kurang sikitlah, sebab dia perlu load yang besar untuk merebak menggunakan udara dari satu tempat ke satu tempat yang lain. So biasanya dengan sentuhan rapat lah, daripada yang sakit kepada yang sihat. Okey, doktor, adakah ASF ini boleh merebak kepada manusia itu sendiri? Kan seperti yang saya tahu, dia hanya transit kepada sesama binatang sahaja. Bagaimana dengan kesihatan manusia? Contohnya lah, kalau kita banyak terdedah ataupun pengusaha ataupun peternak ladang banyak terdedah dan paling dekat dengan babi-babi ini, bagaimana dari segi kesihatan manusia itu sendiri? Adakah kita mudah juga jatuh sakit kalau kita terkena ataupun terdedah dengan babi-babi ini? Bagaimana, doktor? Perkara yang perlu ditekankan ialah penyakit ASF ni tidak berebak kepada tidak berjangkit kepada manusia dan tidak akan menjejaskan kesihatan awam secara langsung. Penyakit ini hanya akan berjangkit kepada semua jenis Suscrofa, iaitu semua jenis babi, termasuklah babi hutan, babi ternakan dan babi liar Afrika seperti war dogs, bush pigs dan sebagainya. Antara beza babi liar Afrika dengan babi hutan dan babi ternakan kat sini tu, jika ASF infect babi hutan, babi liar di Afrika, mereka tidak menunjukkan simptom-simptom ASF. Tapi untuk babi hutan dan babi ternakan, misalnya di Malaysia, apabila dia infect virus ini, dia akan menunjukkan simptom-simptom ASF. So yang penting tu penyakit ni tidak berjangkit kepada manusia dan orang ramai tidak perlu takutlah sama sekali dia akan menjejaskan kesihatan tu tak. Doktor, kita nak pergi secara ringkas lagi berkaitan dengan sejarah wabak demam babi Afrika ni. Macam doktor kata tadi, berasal dari Afrika, sinonim dengan namanya 1921. Pada asalnya bagaimana virus ini boleh timbul? Kerana kita nak tahu juga apa punca dia. Adakah memang datang daripada babi yang berasal di hutan ataupun munculnya daripada babi-babi yang dikomersialkan di ladang? Pasal penyakit ni, dia orang dipercayai
virus ni sebetulnya berasal dari kutu. Kutu satu soft shell ticks yang pada babi hutan. Virus tu dia masuk ke dalam babi, lepas tu dia dapat adapt dekat babi dan menyebabkan penyakit. Jadi asal usul penyakit virus ni adalah dipercayai berasal dari kutu. Dia di atas kutu tu dia okey, tapi dia masuk host yang salah atau host yang tidak sesuai, dia akan menyebabkan penyakit. Adakah berlaku perubahan genom dalam darah yang dihisap oleh kutu tu, darah babi, lepas tu bila dipindah ke babi komersial menyebabkan berlaku perubahan genom untuk virus tu? Mungkin ada kemungkinan, tapi bagaimana evolusi itu berlaku dia tak ada detail, tapi dia dipercayai dia masuk salah host yang tidak sepatutnya, dia akan menyebabkan penyakit yang teruk. Maknanya berjangkit daripada kutu, lepas tu berpindah ke babi hutan, lepas tu kepada babi ternakan. Okey, sebagai contohlah, kalau kutu itu menjangkiti manusia, adakah efek juga kepada kesihatan manusia? Doktor, bagaimana? Bukan mudah sama sekali. Tidak semudahnya. Tidak semudah itu. Baik doktor, bagaimana pula dengan makanan ataupun babi sejuk beku yang dah menjadi sausage ataupun daging yang telah pun disejuk beku. Jika manusia ataupun kita makan makanan itu, adakah efek juga kepada kesihatan kita? Bagaimana doktor? Sebenarnya virus ASF ni dia sangat stabil di suhu yang rendah. Jadi jika dia macam daging yang telah dibekukan, virus tu mungkin dapat hidup untuk let's say berbulan-bulan lah. Tapi dia tidak bagi sebarang efek kepada manusia. Tapi jika sisa makanan, let's say sisa dapur, kita dah masak tapi ada sisa, dan yang sisa tu yang tidak dirawat dengan betul, sisa tu somehow diberi makan kepada babi ternakan yang itulah yang akan jadi transmission dia. So pada efek kepada manusia tu tak ada. Maknanya penyediaan makanan juga penting untuk daging itu sendiri. Tapi daging yang ada daging yang sudah dijangkiti African Swine Fever, jika dimakan manusia, dia memang tak ada efek. Tak ada efek langsung. Manusia memang selamat. Kita nak tahu juga macam mana virus ni boleh dikesan simptom-simptomnya kepada babi yang dijangkiti virus ni, demam babi Afrika. Macam mana kita nak tahu dia ada simptom tu? Bagi African Swine Fever ni, simptom dia akan, babi yang dapat penyakit ni dia akan demam macam nama dia. Lepas tu dia akan letih. Lepas tu selepas 3 hari, 5 hari dia akan berpintir-pintir berdarah di kulit-kulit. Lepas tu dia akan tidak berupaya nak bergerak, nak makan. Lepas 5 sampai 10 hari dia akan mati terus. Dia akan dalam dia punya jika kita buat postmortem, kita buka tanpa berbenda siasat, kita akan mendapati bahawa organ-organ dalam dia sudah semua akan berdarah. Sebab virus tu dia akan mengganggu dia punya blood clotting, dia punya clotting factor akan berdarahan berlelasa dalam organ-organ dalam. Maknanya kesan yang lebih serius dapat dilihat di dalam badan babi itu sendiri, bukan di luar sahaja. Di luar akan berpintir-pintir berdarah, hemorrhage throughout the whole body. Maknanya simptom awal adalah tanda-tanda demam. Seperti hingus, bersin, lesu dan sebagainya. Itu tanda-tanda awal lah. So maknanya dia jangkitannya sama, bersin. So sekiranya menjangkiti ke babi yang lain, so juga simptom-simptom yang sama dalam masa 10 hari tempoh jangka hayat selepas dijangkiti. Lebih kurang 5 atau 10 hari, sebab dia ada berapa phase. Dia ada yang acute atau yang pre-acute. Baik, nak tahu juga doktor, apa tindakan yang dilakukan oleh Jabatan Veterina ataupun penternak itu sendiri jika mengetahui babi-babi ini telah pun dijangkiti, dan selepas dilakukan pensempalan dan kita tahu kan babi itu mungkin dah dijangkiti virus ataupun dah dapat penyakit ASF ni, apa tindakan seterusnya yang dilakukan? Malangnya setakat ini tiada ubat yang berkesan dapat digunakan untuk merawat penyakit ini. Dan untuk Jabatan Perkhidmatan Haiwan DVS Veterina, dia orang mengamalkan polisi OIE, iaitu Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia. Dia mengamalkan polisi Stamping Out Policy. Stamping Out Policy itu kawalan dan
bermusnahan. Jadi satu ladang yang didapati positif, dia akan mengidentify yang ladang tu dan zon yang berkenaan. Lepas tu dia akan penetapan zon, dia akan mengawalkan kawalan pergerakan. Lepas tu dia akan pengawasan zon tu. Babi tak boleh keluar masuk. Kawasan tu akan membuat penyiasatan terhadap tu untuk mengesankan ladang-ladang atau ternakan yang positif. Walau bagaimanapun, baru-baru ni dia terdapat calon-calon vaksin ASF yang sudah dicipta dan digunakan di negara-negara yang tertentu, dan vaksin tersebut, vaksin-vaksin tertentu ada yang dapat menunjukkan result yang baik lah. Jadi cara ni mungkin boleh digunakan untuk mengawal penyakit ni. Lepas ni, selain itu, African Swine Fever dia sudah berleluasa di negara kita. Dia merebak dari Melaka, Perak, Johor, Penang. Sekarang hanya Selangor sahaja yang selamat. Yang lain semua sudah ada kes African Swine Fever. Mungkin saya punya cadangan, Malaysia kita punya cara pengendalian African Swine Fever boleh mungkin merujuk kepada negara-negara yang menghadapi masalah yang sama, seperti China, Thailand dan Vietnam. Mereka sudah menggunakan cara yang perasingan, sedikit perasingan yang dari stamping out. Penggunaan kaedah OSF, pelupusan dengan cara mematikan haiwan-haiwan itu dilihat oleh setengah masyarakat seperti kejam dengan membunuh mereka hidup-hidup. Itu pandangan setengah pihak. Dari sudut kesihatan, ia membantu untuk mengurangkan penularan wabak ini dan juga membantu meningkatkan ekonomi di masa depan. Adakah OSF ini satu kaedah yang berkesan dalam menghentikan penularan ASF ni, ataupun ia hanya sebagai langkah sementara, temporary, untuk beberapa ketika sahaja? Okey. OIE punya stamping out policy, jika dapat dilakukan secara cepat dan berkesan, dia dapat menghentikan penyebaran ASF. Dapat dilakukan di beberapa negara, tapi di Asia, cara macam ni macam tidak sangat berkesan. Mungkin metod yang lain sepatutnya diimplikasikan jugalah untuk mengawal penyakit ni. Dia macam kita berhadapan dengan COVID kan. Dulu kita nak stamping out kan, kita nak zero policy, memang susah. Secara kita bergelutan dengan COVID untuk selama 2-3 tahun kan, kita kena live with the virus. Mungkin kita kena approach secara berlainan sikit lah. Itu pandangan saya. Kaedah yang lain sikit kan. Okey, baiklah, kita nak berhenti rehat seketika. Banyak lagi yang akan kita kongsikan bersama-sama dengan anda tentang ASF ini. Jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Masih lagi bercakap soal mencegah wabak demam babi Afrika bersama dengan dua orang tetamu kita daripada Universiti Putra Malaysia UPM. Baik, kita tak melengahkan masa, kita teruskan dengan Dr. Oi. Mungkin Dr. boleh terangkan kepada kita secara asasnya ataupun secara latar belakang, secara ringkasnya mengenai dengan apakah perbezaan yang boleh Dr. kupaskan mengenai virus Nipah dengan demam babi Afrika ni, sebab kedua-duanya melibatkan haiwan yang sama tapi dua virus yang berbeza. Okay. Untuk Nipah virus, dia adalah satu virus dari Nipah virus family. Dia adalah satu RNA virus. Dia berasal dari kelawar, akan menjangkit kuda, manusia, babi dan lain-lain. Yang untuk African Swine Fever ni, dia berasal dari virus Asfaviridae, SV virus. Dia adalah DNA virus. Dia memang dua ni virus yang berlainan. Yang ini dia hanya akan menjangkiti sus scrofa, iaitu babi hutan dengan babi ternakan sahaja. Yang binatang lain adalah selamat. Dia memang host tak sama. Dia virus pun tak sama. Okey, satu lagi saya terfikir, adakah ASF ini ada kaitan dengan sesama babi? Adakah ia satu virus yang sama? Bagaimana, Doktor? Okay, ASF dengan sesama babi itu juga berlainan. Sebab sesama babi itu isu influenza virus. Dia itu memang berlainan. Influenza virus tu dia lebih ikut musim, dan influenza virus sesama dekat babi. Biasa babi tak akan mati. Dia hanya akan sesama 3 hari, lepas tu dia akan pulih semula. Mungkin akan menjangkiti manusia, tapi dia punya rate
memang rendah lah raw. Soalan tu pun saya tak fikir sebenarnya sebab lama dah tu. Sebab saya rasa macam influenza H1N1 untuk sesama babi tu kan. Okey, mungkin apa langkah sebenarnya ataupun cara kita nak mencegah ataupun nak membendung wabak ESF ni daripada merebak daripada Jabatan Veterina sendiri, Doktor? Daripada Jabatan Perkhidmatan Perkhidmatan Veterina, mereka telah jika terdapat mana-mana satu kes, mereka akan terus mengeluarkan pengumuman kepada macam semua pejabat dan agensi yang berkaitan dan mengumumkan di sini ada kes lah. Okey, dan mereka akan memantau zon yang dijangkiti itu untuk nak tengoklah adakah pergerakan virus tu jalan ke mana, things like that. Selain itu mereka juga for example jika dia dah keluarkan pengumuman dan lepas tu dia akan for example kes yang baru ni lah, mereka akan to tell perkhidmatan juga, dan perkhidmatan akan keluarkan pengumuman untuk melarang semua pemburuan babi hutan. So yang tu akan mengawal pergerakan dan penyebaran virus itu ke tempat itu sajalah. Dan juga dia akan pejabat perkhidmatan veterina juga akan menyaran orang ramai untuk melaporkan jika terdapat mana-mana kes yang terjumpa, misalnya babi hutan yang telah mati tepi jalan ke, semua just laporkan kepada ada DVS atau the perkhidmatan lah macam tu. Saya baru terfikir berkaitan dengan laporan sekiranya terjumpa babi mati di tepi jalan ataupun sebagainya. Untuk yang babi dalam ladang komersial, kita nampaklah sinter-sinternya seperti ada bintik-bintik merah tadi. Sekiranya babi hutan yang berbulu hitam, macam mana kita nak kesan pula? Biasa babi hutan dia aktif, dia tengok manusia, dia akan lari, dia akan berkeliaran di situ. Jadi memang ternampak babi hutan tu akan tidak bermaya atau sudah mati. Iaitu dia akan cara lain lah. Sebab biasa babi hutan dia tu aktif. Jika nampak babi hutan jantan, dia akan agresif juga. Dia mungkin akan maknanya simptomnya masih sama. Dia masih sama. Cumanya seperti bintik-bintik merah tu tak dapat dilihat. Tak dapat. Sebab dia kulit tu bulu dia tu. Bulu dia banyak sikit. Okey, satu lagi, apa yang menjadi kebimbangan orang kita tentang produk daging itu sendiri yang dibekukan? Nak tahu juga berapa lama kalau daging tu dah ada virus, berapa lama ia boleh bertahan, daging tu boleh bertahan berapa lama dalam produk sejuk beku tu? Mengikutkan garis panduan daripada WOAH, World Organization for Animal Health, yang nama yang lama OIE lah, yang Profesor Madya, Dr. Uy dah mention tadi. Sebenarnya virus ini dia dapat bertahan dalam frozen meat, daging yang dibekukan untuk berbulan-bulan. Jadi adalah dan dia sangat stabil. Dia satu virus yang sangat stabil pada suhu yang rendah. Jadi adalah satu necessity untuk merawat, untuk let's say to cook the meat for about 60 degrees untuk 20 minutes macam tu. Tapi selalunya yang kita masak daging semua kita stir fry. Tidak masak for 20 minutes kan. So maybe 5 minutes dah siap. So yalah, this is garis panduan lah daripada OIE atau WOAH. Maknanya penyediaan makanan tu kena betul-betul panjang sikit lah, macam oven ke masak, things like that. Suhunya berapa lama? Berapa suhu dia? 60 degrees for 20 minutes. Jika kurang, let's say 56 degrees, dia akan jadi 70 minit. So dia sangat sensitif kepada suhu sebenarnya. Maknanya lepas dimasak tak ada masalah lah kepada mereka yang makan? Tak ada. Tapi untuk kalangan Malaysian, kita pun tidak makan daging yang mentah, daging babi yang mentah. So dia memang tidak bahaya kepada manusia. Satu soalan ringkas juga, membenarkan cik tak ada tanya lagi. Sebenarnya virus ni dia hidup di bahagian mana? Adakah dalam saluran darah, ataupun di bahagian lemak, ataupun di bahagian daging babi itu sendiri? So sebenarnya dia duduk dekat bahagian mana? Dia lepas
menjangkiti host tu, dia akan melalui lymphatic system, dia akan went to the whole system. Dia memang the whole body dia memang ada virus tu. Jadi dia lepas infect dia akan bagi keseluruhan badan. Sebenarnya dia akan duduk daripada dalam blood circulation tu. Dia dalam blood circulation pun ada, dalam dia punya daging pun ada. Okey, mungkin kita boleh tanya sikit lah kan, terfikir secara asasnya, mungkin secara tidak terlalu detail. Kes kita baru-baru ni kita tahu kes di Pulau Pinang banyak ladang-ladang ditutup di Pulau Pinang dan melibatkan beratus-ratus ekor babi yang dijangkiti dan harus dilupuskan. Jadi bagaimana proses pelupusan itu sendiri berlaku? Kalau kita fikirkan secara logiknya, banyak babi yang harus dimusnahkan dan untuk kita mengurangkan penyebaran berlaku. Jadi bagaimana ia berlaku sebenarnya? Bagaimana proses ia dimusnahkan? Mungkin secara ringkas sahajalah, bukan secara mendalam kan? Okey, doktor. DVS dia mengikut animal welfare, animal protocol. Dia akan menggalikan lubang. Lepas tu babi akan diletakkan dalam lubang tersebut. Lepas tu dia akan gunakan gas CO2 untuk cover dengan canvas untuk memusnahkan babi tersebut. Humanly destroy the pigs. Follow the welfare protocol. Sebelum kita wrap kita punya perbincangan pada hari ini, mungkin kita nak mulakan dengan Dr. Michelle. Apa saranan ataupun pandangan yang boleh doktor berikan kepada mereka di luar sana untuk mencegah penularan demam babi Afrika daripada terus menular? Saranan saya adalah dengan mengikutilah arahan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Jika ternampak apa-apa yang babi hutan yang mati ke apa yang ternampak, boleh dilaporkanlah. Dan semoga kita sebagai manusia tidak menjadi sumber di mana dia akan merebakkanlah lagi. Walaupun tiada kesan kepada manusia, tapi kita janganlah jadi punca perebakan ASF ni. Okey, Datuk mungkin ada saranan? Bagi saya, untuk ladang-ladang yang masih bebas dari African swine fever, mereka harus mengetatkan biosecurity lah. Dia akan tingkatkan dia punya biosecurity, kurangkan orang keluar masuk dari ladang, kurangkan babi hutan datang bertekan di ladang supaya dia selamat. Kita harap akan dapat vaksin-vaksin yang berkesan untuk mengawal penyakit African swine fever ni dalam masa yang akan datang. Okey. Baik. Satu pengetahuan baru yang terfikir-fikir banyak sebenarnya nak tanya, tapi tak apa, setidaknya kita dapatlah sedikit pengetahuan tentang ASF itu sendiri. Baik. Apa pun masih kita ucapkan kepada Dr. A dan juga Dr. Michelle atas perkongsian. Kita akan cuba bawa perbincangannya di masa akan datang, tapi sebelum itu Syed, kita nak berehat seketika dan lepas tu kita ada VT nak kongsikan. Saksikan dulu. Kita rehat dulu. Seramai 11 penjawat awam di Sabah menerima pengiktirafan daripada Kerajaan Persekutuan kerana melaporkan sesuatu penawaran dan pemberian rasuah sepanjang tahun lepas, kata Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Datuk S. Karunaniti. Menurutnya, pengiktirafan berkenaan selaras dengan perkeliling oleh Ketua Setiausaha Negara pada 2011 dalam usaha dan komitmen kerajaan memengerangi jenayah rasuah. Katanya inisiatif pemberian pengiktirafan itu sebagai platform untuk menanam faktor ketakutan kepada pemberi rasuah agar mereka tahu jika mereka memberi rasuah mereka akan ditangkap. Jelasnya lagi, jika ada usaha seseorang individu untuk menyogok, sudah tentu tindakan seharusnya adalah untuk menolak. Tetapi jika individu itu mahu juga memberi, maka perlulah dilaporkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Ikrar Bebas Rasuah IBR Pengarah Politeknik dan College Community Zone Sabah disandakan. Karunaniti turut mengingatkan kegagalan melaporkan sebarang jenayah rasuah dalam kalangan penjawat awam boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 25 Akta SPRM yang memperuntukkan denda RM100,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mengenai kerjasama SPRM dengan Politeknik Sabah, beliau berkata usaha memerangi jenayah rasuah tidak terhad kepada warga Politeknik sahaja.
malah turut memanjangkan usaha kesedaran dalam kalangan pelajar agar lahir sebagai ahli tenaga kerja berintegriti kelak. Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan College Community, Dr. Muhammad Zahari Ismail berkata, kerjasama antara Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community dengan SPRM dalam mempanteras rasuah perlu diperkukuhkan dan dalam mengamalkan tadbir urus terbaik sama ada dalam pentadbiran maupun pengajaran dan pembelajaran. Datang bersama dia, tersiksanya diriku ini. Ku cuma mampu menyaksikannya. Apa kau lakukan? Hanya aku yang merasa sakitnya hatiku ini. Belum pernah ku rasakan sebelum. Itu dia, saksikan aku pergi setelah kau tinggalkan aku. Tiba. Saya baru nak menghayati, terbuai sekejap saya dengan dendangan suara Faizal Saad. Tapi tak boleh. Tapi kita bagi sikit je kan. Nak dengar sepenuhnya dah ada dekat YouTube untuk anda saksikan full video music daripada Faizal Saad je dia. Ada di Apa Khabar Malaysia pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Sihat, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, kita dah tengok tadi video music yang berjudul Saksi. Mungkin secara ringkasnya boleh Faizal ceritakan berkaitan dengan apa itu Saksi. Jalan ceritanya bagaimana? Okey, Saksi ini lagu yang ditujukan khas buat orang yang pernah merasai kehilangan. Apa-apa tentang kehilangan kerja, kehilangan orang yang disayang, musibah yang menimpa kita. So semua kita compilkan dalam lagu Saksi ini. Kita yang menjadi saksi itu. Dan kita boleh relate dengan apa yang berlaku dengan kita. COVID-19. So itu yang paling dekat dengan kita sekarang lah. So kita boleh relate benda tu. Dan dalam MV tu juga, dalam MV yang kita dah release tu ada cerita di sebaliknya. So kalau nak tahu, kena tengok dalam MV tu. Apa yang cerita kita nak sampaikan. Dan dari situ anda akan dapat lebih lagi mendalam tentang Saksi. Adakah cerita yang disampaikan itu merupakan pengalaman yang dilalui sendiri oleh Faizal? Bukan pengalaman saya, tapi pengalaman komposer tersebut. Orang-orang terdekat dia yang mengalami benda tu. So dia buat lagu tu. Dia cari lyricist tu Narnia and then buat, and then terjadilah lagu Saksi tu. Berkaitan orang sekeliling dia lah. Tak ada kena-mengena dengan saya. Bagaimana dengan idea dan juga penulisan dan juga pembikinan lagu? Adakah Faizal terlibat sama untuk lagu Saksi ni? Untuk lagu tersebut saya tak ada terlibat apa-apa. Cuma saya minta dekat komposer dia sendiri, saya nak lagu untuk first debut saya. So diorang bagi idea lah macam mana yang diorang ni, untuk diorang kenal saya punya karakter suara. Lepas tu lyrics dia nak macam mana semua, tu semua terpulang dekat diorang lah. Saya tengok, saya nampak diorang demo tu semua dah siap semua. And saya berminat dengan dia punya melodi dan lyrics dia. So macam tu lah. Kita nak go through sejarah ringkas personality Faizal Saad ni. Saya difahamkan kalau tengok biodatanya bermula daripada idola kecil. Betul. So macam mana fasa perjalanan daripada idola kecil, lepas tu sesi persekolahan, sekarang dah menjadi artis? Saya memang passion menyanyi ni dari zaman sekolah lagi. Saya umur 12 tahun saya menyanyi. Banyak pertandingan daripada idola kecil tu. Kemudian dari situ family saya dapat detect yang saya ni ada bakat menyanyi. So dia orang bagi support dan orang bawa saya pergilah pertandingan menyanyi semua. Banyak pertandingan reality saya masuk. Daripada 12 tahun tu sampai sekarang. And then umur yang sekarang ni baru ada rezeki untuk saya buat single dan for the first time. Bergiat secara aktif dan serius dalam industri sampai sekarang masih aktif. Okey, berbalik pada lagu Saksi ni, kita tengok tadi, saya dah sempat juga tengok video muzik. Kita tengok penghayatan dia betul-betul menjiwai. Nak tahu proses rakamannya bagaimana? Berapa lama Faizal ambil masa untuk dapatkan orang kata rasa lagu tu untuk sebelum masuk studio untuk recording? Untuk recording lagu tersebut,
saya rasa record lagu sendiri lagi berat daripada record cover. Saya mengambil masa lebih kurang dalam 5 jam untuk record lagu tersebut. Kita orang start daripada pukul 10 malam. Habis dekat berapa pagi jugalah. Dan the whole time saya record tu memang saya kena berdiri. Nak dapatkan mood dia, komposer tu minta untuk saya duduk kat satu side tu, duduk satu side dalam studio tu, menangis. Kau bayangkan apa-apa ke tak kisah, dia nak kau menangis. So that's why dapatlah lagu Itulah tu. hasilnya. Kalau kita terpejam mata pun kita dapat rasa tau. Biasa macam tu. Kalau apa yang kita sampaikan dari hati akan sampai juga ke dalam hati, bukan sahaja hanya dicupin telinga ya. Betul. Gitu. Wow, mendalam. Bila orang seni berkarya. Okay, pengalaman dah dapat feel nak menangis macam yang Faisal kata tu, duduk di satu sudut, di satu bucu menangis, kata menangis kat tepi bucu katil. Macam mana nak dapat feel tu? Itulah. Saya bayangkanlah macam orang sekeliling saya kan, macam kawan saya ada yang Macam mana kita lalui kehilangan mak dia kehilangan. masa COVID tu kan, sedih kan. So kita bayangkanlah macam mana kalau kita hilang orang yang kita sayang kan. So menangislah kat situ. Menangislah. Bila menangis tu baru kita dapat feel tu. Meremang bulu kan. Kat situ kita nampak sisi lain dia, maknanya dia boleh berlakon. Sebab dia tak ada apa peristiwa yang berlaku berdasarkan pengalaman orang lain, tapi dia boleh menangis juga kan. Dia boleh menjiwai, maknanya awak boleh berlakon, awak ada bakat. Boleh berlakon ke tak ni? Saya memang Minat start tak? dengan teater. Okey. Teater, berlakon, dan saya memang ada selit beberapa telemovie juga. Selain dia menyanyi, tapi saya punya main career saya memang menyanyi lah. Okey, kat mana dah ada lagu Saksi ni, dekat semua platform digital ke? Boleh bagaimana? boleh naikkan view dekat YouTube lah for the first things kan. And then boleh request dekat radio-radio dan juga boleh download dekat semua digital platform. Dah ada dah, semua dah ada. Okey, jom kita sentuh balik. Pasal apa tadi? Apa? Okay. Apa ni? Di usia muda sebenarnya kita sebaya je Faisal. Oh betul. Kita sebaya Faizal. Ya. Di usia saya rasa kira Awal 20-an kita ni kan? Pertengahan 20. Pertengahan 20-an. Pertengahan 20. Tak sebut umur bahaya. Pertengahan 20. Apa lagi hala tuju Faisal di masa akan datang? Apa lagi Faisal nak capai? Okay, of course saya nak diri saya diterima lah, sebab saya orang baru kan dalam industri. So saya harap diberi peluang untuk mencubakan diri dalam bidang ni dan dikenali lagi. Dan saya especially saya nak karya-karya saya ni tembus mungkin bukan dalam Malaysia je, mungkin di luar kan, Indonesia especially. So saya harap diberikan peluang sebaiknya lah. Faizal boleh buat lagu sendiri? Saya boleh buat melodi. Lirik tu masih belajar sikit-sikit lah. Soon akan jadi singer-songwriter lah kan. Kita ada gurunya di sini. Okey, perancangan untuk mungkin akan datang, ada tak nak kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi besar ataupun inilah yang dah sedia ada namanya dalam industri, bagaimana? Saya ada dapat macam offer, tawaran jugalah dengan sebelum ni. Sebelum lagu Saksi ni keluar lagi, saya dapat tawaran daripada pihak Nora Arifin. Okay. Dia orang punya team lah. Dia cakap, Faisal, kalau try lah hantar apa-apa demo ke apa kan untuk ni, sebab Nora Arifin sekarang dia nak cuba berkolaborasi dengan artis baru, BBNU kan. Dia nak buat macam artis sekarang lah, artis lama bergabung dengan artis baru. So kita orang tengah cari material yang baik untuk kita orang hantar, and kalau ada rezeki jadilah projek tersebut. So itu dalam perancangan lah. InsyaAllah kalau jadi kita akan war-warkan. Bernama mesti ada punya, jangan risau. Datuk Nora tengok dia ni boleh carry lagu yang heavy emotion ni semua kan. Boleh, cukup sesuai. InsyaAllah. Package tu dah ada, muka dah ada, suara dah ada, badan dah ada. Okey, mungkin nak kongsi sama perancangan akan datang, ada aktiviti bersama dengan you punya fans sendiri ke, ataupun sekarang semua media sosial through online saja kita jumpa. Tak payah nak showcase, tak payah nak konsert, tapi why not kalau ada perancangan untuk konsert showcase bersama dengan peminat ataupun supporters Faisal sendiri. Okay, buat masa sekarang saya tak adalah fans yang betul-betul punya group, tak ada. Okay. Tapi minat tersendiri tu macam dari followers kan, daripada Indonesian ada juga yang menyupport lah benda tu. Cuma mungkin tengoklah, ada one day kita orang akan kumpulkan, and memang dari planning daripada saya punya label records pun ada nak buat showcase selepas raya, insyaAllah. Kalau jadi kita akan bagi tahu dekat media sosial. Kita nak cerita sikit sikit lagi pasal peribadi. Kalau saya mesti peribadi. Boleh. Kalau tadi Faisal dah cerita, Faisal ni memang minat menyanyi daripada kecil lagi. Kita tahu dunia menyanyi, industri menyanyi ni sangat susah. Ramai artis-artis baru dilahirkan, muncul seperti cendawan. Pernah terfikir tak
tak nak jadi penyanyi lah, nak jadi orang lain lah? Tak pernah sekali. Kalau orang yang terdekat saya yang tahu kan macam mana perjalanan saya, daripada macam mana saya ni tak kenal erti putus asa sampai sekarang. Saya ni memang jenis yang apa tu putus asa. No. Saya akan teruskan juga sampai saya dapat apa yang saya nak. Dan saya akan fight benda tu sampai saya berdiri sebaris dengan BBNU yang lain, insya-Allah. Okey, saya nak tengok sisi lain Faizal selain daripada lagu ballad, lagu-lagu yang berat macam tu. Mungkin nak tahu you punya forte bagaimana? Selain daripada apa yang you pop nak cuba? ballad, saya nak cuba pop dance. Pop dance. Sebab saya memang minat menari dan menyanyi. Sesuai lah sebab saya sesuaikan. I pula yang cakap sesuai kan. Okey, mungkin nak promote Faizal punya media sosial untuk yelah peminat atau pendengar baru yang nak mengenali Faizal sendiri. Okey, boleh follow saya dekat Instagram saya Faisal faysal.saad. Dan boleh follow saya dekat TikTok, macam-macam konten saya buat kat situ. Faisal faysal.mdsaad. Boleh follow kat dua media sosial tu lah. Okey. Video muzik dah pun dah ada di YouTube. Semua dah ada kat situ, boleh tengok. Saksi boleh tengok, naikkan viewer, kita masukkan dalam carta. On E, okey, di Bersama TV. Baik. Dia dah promote dah. Okey, Faizal. Faizal, sikit teaser lagu. Tadi kita dah dengar MV dia, sekarang kita dah dengar live. Adakah sama? Okey, sebenarnya batuk kita cuba. Tak ada alasan pagi-pagi. Itu yang original kita nak tengok. Kini engkau pergi bersama yang lain. Air mata ini jadi saksi kisah ini. Nak tepuk orang tak dengar. Kalau nak feel lagi kena tengok video muzik sambil dengar dia nyanyi. Ya pun duduk seorang-seorang. Kan. Okey, apapun terima kasih banyak kita ucapkan kepada Faizal Saad. Kita harapkan lagu ini akan terus boleh diterima oleh pendengar-pendengar bukan sahaja lokal kita tempatan, malah di luar negara. InsyaAllah. Mungkin secara ringkas Faizal boleh kongsikan kata-kata hikmat ataupun kata-kata sokongan kepada penyokong-penyokong peminat-peminat di luar sana. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak tak terhingga kepada semua yang support saya daripada dulu, daripada saya umur 12 tahun yang kenal saya menyanyi macam mana struggle saya sampai sekarang masih ada, dan juga peminat-peminat yang baru kenal pun terima kasih banyak-banyak bagi support. Dan jangan lupa untuk berikan sokongan dan naikkan lagu ni sehingga dikenali dalam industri muzik, insya-Allah. InsyaAllah. Kita harapkan juga saksi dapat diterima oleh pendengar dan melekat di hati pendengar dan juga peminat Faizal Saad. Baik, on E lagi. Apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak kepada Faizal Saad atas kunjungan di Apa Khabar Malaysia pagi ini. Saya Cedi undurkan diri, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Yusri Yusof. Bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin